Terima kasih. Alhamdulillah. Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, orang-orang soleh daripada kalangan tabi'in, tabi'in, dan sesiapa yang mengikuti jejak langkah mereka dengan ihsan, kepada para alim ulama, tok-tok guru, kepada kedua orang tua kita, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-muslihin al-mukhlisin at-tawwabin al-mutatahhirin al-maqbulin 'indaka ya rabbal alamin. Waj'alna Allahumma minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-puan, para pimpinan HIG, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah para guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada pagi duha Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketenangan dan kesejahteraan daripada segi fizikal dan juga mental kita. Allahumma amin. Tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la taqumus sa'atu hatta yakthura al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Satu hari Nabi SAW sebut kepada sahabat Nabi, hari kiamat tidak akan datang sehinggalah banyak berlaku satu perkara yang disebut sebagai al-harju. Tuan-puan, sahabat Nabi tak faham al-harju tu apa. Kenapa sahabat Nabi tak faham? Kerana Nabi SAW menggunakan bahasa Arab yang tinggi. Ada banyak istilah-istilah bahasa Arab, tapi sahabat Nabi tak faham kerana bahasa Arab Nabi itu tinggi. Nabi adalah orang Arab yang paling fasih sekali pertuturannya di dalam bahasa Arab. Maka al-harju itu walaupun ianya bahasa Arab, sahabat Nabi tidak memahaminya. Maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, al-harju itu apa? Maka Nabi kata, al-harju itu adalah pembunuhan demi pembunuhan. Apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat? Manusia dibunuh di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Membunuh menjadi biasa. Ibu ayah sekalian, kita berada di akhir zaman, zaman di mana pembunuhan itu adalah satu perkara yang normal, yang kita boleh lihat di dada-dada akhbar, media-media semasa tentang pembunuhan. Anak bunuh mak, mak bunuh anak, isteri bunuh suami, jiran bunuh jiran. Ibu ayah sekalian, pembunuhan itu merata-rata di mana-mana, tidak kira bangsa, tidak kira warna kulit, tidak kira bahasa apa yang dituturkan. Dan pembunuhan hari ini ibu ayah sekalian, yang paling besar yang disaksikan oleh dunia namun dibisukan oleh orang barat
khususnya oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ialah pembunuhan besar-besaran etnik Arab Palestin, di mana perang berlaku bermula pada 7 hari bulan 10 tempoh hari sampai sekarang. Perang itu masih berlangsung. Buat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu hadis Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada hadis Abu Musa itu dia kata bahawasanya Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ati al-harju, yakni al-qatlu. Sesungguhnya apabila nak kiamat banyak pembunuhan. Mereka pun sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, pembunuhan waktu kita akhir zaman ni lah ni, pembunuhan sebelum nak kiamat macam kita hari ni, pembunuhan macam zaman Nabi kah? Pembunuhan akhir zaman nanti adakah pembunuhan macam zaman kita ni? Nabi kata tidak. Pembunuhan ni zaman akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW, pembunuhan sesama Islam. Kebanyakan pembunuhan hari ini berlaku pembunuhan sesama Islam. Orang kafir, bukan Muslim. Berapa orang yang bunuh kita ni di Malaysia ni, orang non-Muslim bunuh Muslim? Berapa orang? Ibu ayah sekalian, cuba perhatikan di sekeliling kita, kes-kes pembunuhan itu Muslim di antara Muslim, saudara sama saudara. Bahkan dalam satu hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bagi tahu ni, demi Allah, satu zaman akan ada pembunuh, dia tak tahu pasal apa dia bunuh. Akan ada orang yang dibunuh, dia pun tak tahu pasal apa dia dibunuh. Pembunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, otak macam tak ada, akal macam tak ada, suka bunuh demi bunuh. Tu bunuh sama-sama orang, bunuh diri pun ramai, yang bunuh diri seronok-seronok pun ada. Ibu ayah sekalian, ya, isteri saya ada yang mengajar sekolah, saya mengajar sekolah. Di sekolah ni macam-macam. Zaman kita dulu kan, waktu kita muda-muda dulu tak ada masalah-masalah macam budak-budak lah ni. Budak-budak lah ni, ibu ayah sekalian, sedih. Ada yang seronok-seronok toreh tangan, seronok-seronok nak bunuh diri. Seronok. Bila dia rasa macam bila toreh tangan tu dia tak boleh dapat darah tu, dia rasa tak puas. Dia kena toreh tangan tu bagi dapat darah, bagi dapat rasa, bagi dapat banyak darah macam tu baru dia rasa puas. Nak bunuh diri adalah satu kepuasan. Orang lah ni ibu ayah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cendekiawan Islam, ulama Islam berbincang, kenapa makin lama makin nak dekat kiamat makin banyak pembunuhan? Kenapa makin nak dekat kiamat makin ramai orang-orang yang akan dibunuh? Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim seorang muhaddis, dia menyebutkan pembahasan ini, bahawa Abu Burdah mengatakan, jangan merasa pelik kerana Nabi SAW pesan bahawa umatku ini adalah umat yang disayangi. Aku doa umatku tidak akan diseksa dan dihisab pada hari kiamat. Umatku hanya dapat seksaan pada orang yang membunuh. Umatku dapat seksaan pada ketika gempa bumi dan pada ketika difitnah. Buat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok saudara kita di Palestin. Ibu ayah sekalian, bila mereka dibunuh, sebenarnya itu adalah salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Itu adalah tanda salah satu rahmat Allah pada mereka. Fenomena pembunuhan ni tuan-puan, sebenarnya bukan hanya pada umat Palestin. Kenapa kita tahu Palestin ya? Sebab kita hanya tahu apa yang diberitahu. Banyak lagi sebenarnya pembunuhan-pembunuhan yang berlaku zaman kita lah ni, tapi bukan di Palestin. Contoh ibu ayah sekalian, di China tahun 2017, siapa ingat? 2017 berlaku pembersihan etnik Uyghur di kem tahanan di Xinjiang. Ramai-ramai waktu tu kena tangkap, kena masuk dalam kem tahanan, kena brainwash semula. Mereka di China tuan-puan tidak bebas untuk mengamalkan Islam. Tapi 2017 tak pula kita dengar ada boikot produk China. Padahal kalau boikot produk China pun jenuh juga kita kan. Made in China macam punya banyak. Boikot produk China susah juga. Tapi tuan-tuan, satu, orang-orang Uyghur, satu. Yang kedua, ada satu etnik yang lain, nama dia etnik Hui. H-U-I, Hui, bukan Hui, Hui. Etnik Hui di China juga dibantai tuan-puan oleh kerajaan China habis-habisan di satu masjid, nama masjid di provinsi Nanjing, terletak dalam daerah Nagyu dekat wilayah Yunnan.
Peristiwa pembantaian etnik Hui orang-orang Islam ini tuan-puan baru lagi 27 Mei tahun 2023. Mereka ini datang ke hadapan untuk mempertahankan masjid. Kerajaan Cina nak turunkan masjid, nak runtuhkan masjid, mereka kena bantai, kena bunuh, kena bedil, kena tangkap, kena tembak. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini berlaku ni bila ni? 27 Mei 2023, baru lagi. Orang Islam kena, orang Islam kena. Ibu ayah sekalian, Cina ni, Cina bukan Cina sini, Cina mainland China. Cina tu depa komunis. Tapi oleh kerana kita fitrah manusia kita nak bertuhan. Walaupun komunis ni asal pahaman dia tidak ada agama, tak ada Tuhan. Tapi ibu ayah, oleh kerana fitrah nak bertuhan, mereka walaupun kata tak ada agama, tak ada Tuhan, mereka menuhankan pemimpin mereka. Jadi Islam tak boleh diamalkan di sana. Etnik Hui ni ibu ayah sekalian, daripada 56 etnik yang diiktiraf oleh Beijing, mereka duduk di Yunan. Dan ibu ayah sekalian, di situ saja, di Yunan tu saja ada 700,000 orang daripada 10 juta umat Islam di China. Kita tak tahu cerita ni sebab kita hanya tahu apa yang diberitahu oleh kita. Sama juga nasib umat Islam dekat Kashmir, 300 meter ibu ayah jalan ada senjata, apa nama, tentera pegang senapan. 300 meter ada tentera pegang senapan. Kashmir, orang Islam cukup tak boleh tuan-puan. Satu orang tentera ditugaskan untuk mengawasi 7 orang Islam. Orang Islam 7 orang, satu orang tentera ke arwah dia, akan tengok dia buat apa-apa silap, pam, tembak. Kat mana? Kashmir. Tidak kita sebutlah tuan-puan, etnik Hui, etnik Uighur dekat China, dekat Kashmir, tak boleh lawan. Kat sana tak boleh lawan. Siapa lawan kena tembak, tak boleh lawan langsung. Kashmir tak boleh lawan, di China tak boleh lawan, di Palestin boleh lawan. Di Palestin tu boleh lawan, masih boleh lawan lagi lah. Dekat China tak boleh lawan langsung. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi konflik Palestin teruk, tapi sebenarnya ada yang lebih teruk daripada konflik yang di Palestin. Kita tak boikot produk China, tak boikot produk India, susah juga kau nak boikot tu tuan-puan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah boikot hari ni produk Israel. Boleh tak boikot? Boleh. Boleh boikot semua? Tak boleh. Sebab kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Hakikatnya kita tak boleh boikot semua. iPhone Yahudi, Mercedes Yahudi, Facebook Yahudi, teknologi yang kita guna Yahudi, menatang yang saya guna ni pun Yahudi juga. Ibu ayah sekalian, Google Yahudi, Google lagi jahat. Kita dah guna Google Meet-nya, Google Classroom-nya kan, ibu-ibu yang jadi guru kan, kita guna banyak Google tuan-puan, mereka jahat, Yahudi betul. Mereka telah pun memansuhkan Palestin daripada Google. Peta tu type lah Palestin, where is Palestine, dia akan naik, do you mean Israel? Google jahat, Google Yahudi. Tapi adakah kita boleh untuk boikot Google dengan keperluan kita pada Google? Susah sikit lah ibu ayah sekalian. Khusus dalam konteks Gaza, kita fokus Palestin. Awal serangan tuan-puan 7 bulan 10, kematian agak tinggi. 7 bulan 10, dia beza tau serangan kali ni di Palestin dengan serangan-serangan tahun sebelum ni. Sebab serangan tahun sebelum ni Yahudi yang cari pasal dulu. Serangan di Palestin kali ni bermula 7 bulan 10, kita tentera kemerdekaan Hamas yang keserang dulu. Kita yang serang dulu. Sebab apa kita serang dulu? Ada orang cakap tak payah serang lah, apa sebab kita pergi serang? Kita cari pasal, lepas tu kita kena bom, kita kelupang. Ada orang kata tu. Kita tak boleh kata macam tu tuan-puan. Sebenarnya Hamas serang terlebih dahulu Israel dengan 3 sebab. Sebab yang pertama, nama dia Nafkhul Buk. Nafkhul Buk ni apa? Orang Yahudi tiup satu trompet yang diperbuat daripada tanduk binatang. Yang ni tuan-puan ada dalam tradisi agama Yahudi. Orang Yahudi tuan-puan, mereka tiup trompet daripada tanduk binatang dalam Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Apa sebabnya? Apakah udang di sebalik batunya? Udang sebalik batu. Tuan-puan, ibu ayah sekalian, maksud Nafkhul Buk, maksud mereka tiup trompet di dalam Masjidil Aqsa, maksudnya ialah mereka telah menguasai wilayah Masjidil Aqsa. Mereka pernah ambil Bukit Golan di Syria. Pada perang 6 hari tahun 70-an, mereka pernah ambil Bukit Golan di Syria.
Mereka pernah ambil Sinai daripada Mesir. Mereka pernah menawan tebing barat daripada Jordan. Mereka tiup trompet atas Bukit Golan, tanda kata kami dah kuasai Syria. Bila hari tu tuan-puan, sebelum 7 bulan 10 tu, daripada perayaan 13 hari tau. Dalam perayaan tu mereka tiup trompet. Bila mereka tiup trompet tu, itu menunjukkan bahawa mereka telah menguasai Masjidil Aqsa. Apa bahaya kan mereka kuasai Masjidil Aqsa? Bahaya. Sebab matlamat dan cita-cita orang Yahudi, bila dah kuasai Masjidil Aqsa, mereka akan runtuhkan Masjidil Aqsa 4 bulan daripada tiup trompet hari tu. Hari tiup trompet tu, 4 bulan selepas tu mesti runtuhkan Masjidil Aqsa, bangunkan sinagog mereka. Tempat kuil mereka nama Temple of Solomon, kuil Sulaiman. Jadi kira-kira Hamas ni tuan-puan, mereka nak serang apa nama orang-orang Yahudi Israel, sebab orang Yahudi Israel telah pun kurang ajar dalam Masjidil Aqsa, nak runtuhkan Masjidil Aqsa, buat nafkhul bu. Jadi tak boleh lah, kena serang dulu lah. Satu. Yang kedua, ada satu perayaan nama dia Eid An-Nabati. Nabati maksudnya perayaan tanam-tanaman. Mereka akan ambil satu kayu tu mereka tak buah, mereka tak nak pokok, masuk dalam Masjidil Aqsa, mereka buat pentah kecil dalam Masjidil Aqsa. Ada alat muzik, ada orang menyanyi. Orang Yahudi masuk pakai kasut. Ibu ayah sekalian pakai kasut. Punya kurang je. Masuk pakai kasut, pegang kayu hak ada tanam-tanaman tu kan, hak ada buah tu. Duduk atas pentah menyanyi-nyanyi, menari-nari, muzik kuat Masjidil Aqsa. Sekat orang Islam jangan masuk, ribu-ribu orang Yahudi masuk. Start daripada tahun 1948 tuan-puan, Yahudi kontrol. Orang Islam nak masuk punya kena ada keizinan kami. Kalau kata kami tak izin, tak boleh masuk. Dah masuk, tak jaga kesucian Masjidil Aqsa. Sebab tu Hamas serang dulu. Dua. Satu, nafkhul bu. Kedua, Eid An-Nabati. Ketiga tuan-puan, kemuncak daripada 13 hari perayaan orang Yahudi ni, mereka ada sembelih lembu tau. Sembelih lembu. Tapi perayaan ketiga tu tak sempat mereka buat, kerana perayaan itu dijadualkan 8 hari bulan 10. 7 hari bulan 10 dah kena serang. Muslimin sekalian, hari ni punya peperangan nama Tufan Al-Aqsa. Tufan Al-Aqsa maksudnya kita nak bersihkan Al-Aqsa daripada jenayah-jenayah orang Yahudi dan kebiadaban mereka terhadap Masjid Al-Aqsa. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Statistik ni yang terkorban daripada rakyat Palestin 9,061 orang. 9061 orang terkorban. 9061. Ni statistik saya ambil hari tu. Hari ni kalau tuan-puan buka dalam internet, jumlah tu dah tambah. 9,061 orang rakyat Palestin telah terkorban. 32,000 orang tercedera. 32,000. 2,030 orang masih hilang sebab keruntuh lah, sebab terabak kan tuan-tuan. Tak tahu kan? Hilang 2,030 orang. Dan 1,400,000 orang Palestin dipindahkan daripada Gaza. Itu di pihak Palestin. Tuan-puan, rakyat Gaza ni kira-kira 2 juta. Rakyat Gaza ni 2 juta, kecil ya. Gaza ni bila dapat pada Palestin? Tahun 1993 melalui perjanjian Oslo. Tuan-puan boleh buka dalam Google, tulis perjanjian Oslo. Waktu tu baru Gaza dapat balik di Palestin. Sebelum tu Gaza ni milik Mesir tuan-puan. Jadi ibu ayah sekalian, Gaza ni 2 juta aja penduduk dia. Kalau 1.4 juta dipindahkan, tinggal berapa ya? Itu adalah matlamat utama serangan Israel hari ini kepada civilian, orang-orang tak berdosa. 100 orang yang dibunuh, baru seorang tentera Hamas. Yang lain semua tu rakyat Palestin. Sebab mereka bukan target tentera Hamas, mereka target rakyat Palestin. Mereka nak buat ethnic cleansing, mereka nak buat pembersihan etnik, mereka nak halau tuan-puan. Ada satu kajian, ibu ayah sekalian, saya baca Mesir telah pun setuju dengan Israel untuk Mesir bagi semenanjung Sinai itu penduduk Gaza mai pindah buat penempatan tang tu, Gaza dikosongkan, Israel ambil alih. Itu depa punya matlamat utama mereka. Sebab tu depa serang betul-betul. Kematian di pihak Israel tuan-puan, kalau buka dalam internet rendah. Ni saya baca ni dalam internet ni. Ibu ayah sekalian, orang Israel mati 1,436. Yang orang Gaza mati 9,000. Hak depa mati 1,000. Boleh percaya ke? Jangan percaya. 1,436 tu ibu-ibu kena kali dengan 4 atau kali dengan 5.
Pasal orang Israel dia mati ramai, dia tak abak kata dia mati ramai. Satu. Yang kedua, tercedera 5,431. 5,431 tercedera. Kemudian 245 orang dicolek dan 200,000 orang daripada orang-orang Israel terpaksa dipindahkan. Memang jumlah tu sedikit lah, sebab Gaza kecil, tanah Israel hari ni yang mereka rampas tu besar. Jadi kalau kata yang jauh daripada di medan peperangan tu, memang mereka aman lah kat situ orang Israel. Yang dekat dengan medan peperangan, maka waktu tu mereka kena pindah. Muslimi muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu tadi bahawa kematian itu berleluasa. Okey, poin ni, kematian berleluasa. Ibu ayah, ada ulama yang mengaitkan peperangan hari ini dengan Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra ni apa? Malhamatul Kubra ni kita boleh sebut sebagai Armageddon. Malhamatul Kubra ni juga disebut sebagai peperangan yang terakhir, perang dunia terakhir, kita panggil Malhamatul Kubra. Nabi SAW sebut tentang Malhamatul Kubra. Ada ulama berpendapat Palestin punya serangan kali ini, di antara konflik Palestin dan juga Israel, yang ni Malhamatul Kubra. Betul ke tak betul kajian ini? Mari kita teliti satu persatu. Ibu ayah sekalian, Malhamatul Kubra ni peperangan di antara orang Yahudi dan juga orang Islam. Nabi SAW sebut dalam hadis, Umranu Baitul Maqdisi khurabu Yathrib, wa khurabu Yathrib khurujul marhamah, khurujul malhamah, wa khurujul malhamati fathul Qustantiniyah, wa fathul Qustantiniyati khurujul Dajjal, thumma daraba biyadihi ala fakhthi alladhi haddathahu aw mankibayhi, thumma qala inna hadzal haqqu kama annaka hahuna. Kata Nabi SAW, pemakmuran Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran Yathrib, yakni tanda kehancuran Madinah, dan kehancuran Madinah adalah tanda permulaan Malhamatul Kubra, dan tanda permulaan Malhamatul Kubra itu adalah tanda pembebasan kota Konstantinopel, dan pembebasan Konstantinopel adalah tanda kemunculan Dajjal. Ini step tuan-puan ya. Pertama, makmur Baitul Maqdis mesti hancur dulu Yathrib, hancur dulu Madinatul Munawwarah. Bila hancur Madinah, baru mai peperangan nama Malhamatul Kubra. Hari ni Madinah hancur lagi? Belum. Tuan-puan, ni cerita nak sampai kiamat ni. Malhamatul Kubra ni tanda besar kiamat. Malhamatul Kubra ni tanda besar kiamat. Nabi SAW bagi tahu Madinah nanti satu hari akan hancur. Sayang macam mana pun Madinah nanti akan hancur. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu, kamu, kita ni orang Islam, akan meninggalkan Madinah sehingga anjing dan serigala masuk dalam masjid. Anjing, serigala kencing di tiang-tiang Masjid An-Nabawi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau Madinah tak ada orang, pokok-pokok kurma ni siapa nak makan? Waktu tu pokok kurma akan dimakan. Kurma-kurma tu akan dimakan oleh binatang-binatang ternakan, burung-burung liar. Maksudnya Madinah nanti tak ada orang. Ya. Ibu ayah, Nabi bagi tahu Madinah tak ada orang dulu, Madinah hancur dulu, baru datang peperangan Malhamatul Kubra. Jadi tuan-puan, hari ini yang berlaku di Palestin dan Israel, adakah peperangan Malhamatul Kubra? Belum. Sebab Malhamatul Kubra mesti Madinah hancur dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Bidayatu wan Nihayah, dia ada sebut bahawasanya maksud hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu kata Madinah akan dikosongkan, tak ada orang. Maksudnya memang tak ada orang, tapi penghuninya adalah haiwan. Tuan-puan, selepas daripada tu baru munculnya Dajjal. Selepas daripada tu Madinah masih lagi berpenghuni dengan haiwan-haiwan itu sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sampai Nabi Isa wafat baru ada orang balik sikit. Akan sampai satu masa Madinah tak ada orang. Lepas Madinah tak ada orang, baru Dajjal keluar. Lepas Dajjal keluar, Nabi Isa keluar. Lepas Nabi Isa wafat, baru Madinah ada orang. Sebab sebab Nabi Isa akan disemadikan di Madinatul Munawwarah. Maqam Nabi, bilik Nabi tu ada 3 orang. Nabi Muhammad, hujung kali, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Bukan Nabi Muhammad di tengah lah, Nabi Muhammad di ujung, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada satu lagi tempat sebenarnya, mereka reserve satu lagi. Bilik itu akan masuk seorang lagi, namanya Nabi Isa alaihi salam.
Nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa wafat, Nabi Isa akan disemandikan di situ. Ibu ayah sekalian, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut bahawasanya Nabi SAW satu hari masuk dalam masjid. Kemudian Nabi tengok Madinah ni, Nabi tengok masjid ni, Nabi pun berucap. Nabi kata ni, demi Allah, sesungguhnya Madinah, sesungguhnya penghuni Madinah akan meninggalkan Madinah ini dalam keadaan diabaikan selama 40 tahun. Dihuni Madinah ini oleh binatang buas. Siapa binatang buas tu? Burung, tuan-puan. Kemudian binatang-binatang buas yang lain. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa Umar Al-Khattab pernah cerita, Nabi cerita kat dia, satu hari esok di Madinah akan ada orang lalu dekat kawasan Madinah ni. Kemudian orang-orang tu akan bercakap, dulu Madinah ni ramai gila orang, lalu ni tak ada dah. Tuan-puan, ni cerita Madinah hancur ni. Madinah tak ada orang. Nabi beritahu 40 tahun. Ibu ayah sekalian, nanti akan mai satu masa orang akan lalu saja di Madinah tu, tak masuk. Lalu ni Madinah ni dulu ada orang. Ni Madinah dulu ramai. Dah ni tak ada dah. Madinah akan jadi macam itu, ibu ayah sekalian. Boleh jadilah kan. Nanti zaman anak cucu kita kan. Kita harap ni Madinah dulu ada orang. Tok mai tang ni. Dulu situ tok makan aiskrim. Madinah kan makan aiskrim. Lepas tu sini apa shopping jubah. Di sini shopping coklat. Tapi tuan-tuan, sampai satu masa Madinah itu akan hancur. Sama lah ayat tu macam kita balik kampung kan. Ni rumah Tok Wan Hang dulu. Ni rumah Tok Su, tak ada orang dah. Lah ni rumah tu. Cerita macam tu lah ibu ayah sekalian. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, ada ulama hadis yang bawa hadis itu dan mereka menentukan tempoh antara Malhamatul Kubra, kemudian pembebasan, kemudian kehancuran Madinah, Malhamatul Kubra, pembebasan kota Konstantinopel, baru kemunculan Dajjal. Ibu ayah sekalian, dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Malhamatul Kubra atau The Great Armageddon, perang yang paling besar di antara umat Islam dan juga orang bukan Islam. Tuan-puan tahu tak, Malhamatul Kubra ni ibu ayah sekalian, perang tu perang terakhir. Berapa orang waktu tu? 80 negara kafir lawan umat Islam dipimpin Imam Mahdi. Itu Malhamatul Kubra. Saya ulang, 80 negara. Nabi sebut 80 panji, ulama sebut 80 negara. Daripada syarah hadis, 80 panji itu 80 negara. Satu negara boleh bawa berapa batalion tentera? Satu negara boleh bawa ramai juta tentera ni. 80 negara bergabung dalam satu suara menentang umat Islam yang bergabung di bawah panji hitam daripada timur yang dipegang dan dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu Malhamatul Kubra. Kemudian tuan-puan, bila kita sampai, ni cerita nanti ni Malhamatul Kubra ni, Imam Mahdi dan tenteranya sampai, tengok-tengok 80 negara, Allah ramai. 1/3 daripada pasukan Islam lari. Tinggal 2/3 tu. Yang itulah yang fight sampai habis. 1/3 daripada mereka mati syahid. 1/3 daripada mereka akan menang. Tentera Islam menang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, Sayyidina Muaz bin Jabal dia kata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam. Faqala u'dud sittan baina yadayi as-sa'ah." Nabi SAW, aku pernah jumpa Nabi SAW pada ketika perang Tabuk. Nabi duduk dalam kemah yang diperbuat daripada kulit. Lalu bila sahabat Nabi masuk, tuan-puan, Nabi cerita pada aku, engkau kira. Sahabat Nabi katanya, Nabi kata kepada sahabat, ni hang kawan aku ni, hang kira ada 6 perkara sebelum kiamat. Ada 6 tanda sebelum kiamat. Ada 6 perkara yang akan muncul sebelum kiamat berlaku. Satu-satu akan berlaku. Standby. Pertama, sebelum kiamat ni, kewafatanku. Maksudnya kewafatan Nabi itu adalah tanda kiamat. Maksudnya kiamat tak berlaku kalau Nabi hidup. Maksudnya tuan-puan, kewafatan Nabi SAW tu, kira-kira bila wafat tu, itu tanda kiamat dah tu. Satu, kewafatanku. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis. 2. Kemudian berlakunya wabak penyakit yang menyerang kamu seperti penyakit yang menyerang kambing. Tiba-tiba penyakit tu mati. Maaf. Tiba-tiba kambing tu mati. Penyakit serang kambing tu mati tiba-tiba. Atau kita panggil hari ini pandemik. 1, kewafatan Nabi. 2, pembebasan Baitul Maqdis. 3, ada pandemik. Ada lagi? Ada. Di Malaysia saya tak tahu keadaan pandemik COVID-19, saya tak tahu sangat. Sebab waktu COVID tu saya masih lagi berada di Mesir.
Tuan-puan, di Mesir ekstrim ya. Sebab rakyat dia terlalu ramai, COVID-19 tak boleh nak dikawal. Mereka buat kuarantin darurat dalam rumah ke apa, mereka tetap keluar. Rakyat tetap keluar. Kerajaan buat darurat, suruh kurang dalam rumah, rakyat keluar. Akhirnya COVID merata-rata tempat. Ada yang pengsan, ada yang mati tepi jalan. Siapa yang ada COVID biasa tak boleh masuk hospital. Nak mati baru orang bila main ambil. Itu tuan-puan. Nabi SAW sebut ni berlaku lagi pandemik macam ni. Penyakit yang macam ni seperti serang kambing tu mati terus. Ada dah. Tuan-puan, pandemik bukan COVID-19 ya. Pernah wabak Ebola, pernah taun, pernah. Muslimat sekalian. Kemudian Nabi kata, bila harta dah banyak melimpah sehingga kalau seorang itu kalau ada 100 dinar, dia rasa macam ada sikit. Itu tuan-puan, tanda keempat. Orang Islam dah kaya sangat-sangat dah. Kaya tak dah ni? Kaya. 100 dinar dia rasa macam sikit, Orang kaya tahu ah. Saya tak tahu, saya bukan orang kaya. Ibu-ibu orang kaya tahu ah. Ada sejuta, sikit sejuta. Itu tu perasaan itu tanda kiamat. Yang tu rasa macam tu tanda kiamat. Nabi SAW bersabda lagi, kemudian timbulnya fitnah yang tak ada seorang pun orang Islam melainkan dia kena fitnah tu. Apa fitnah tu? Hidup dia akan di-viral, hidup dia akan dihukum oleh orang lain. Tu fitnah tu tuan-puan. Kita semua ni pernah benda tu kena pada kita. Kemudian akan berlaku perjanjian antara kamu orang Islam dan bangsa Rom, bangsa kulit kuning, bangsa Rom. Tapi bangsa Rom akan mengkhianati perjanjian kamu. Kemudian mereka orang Rom ini akan datang berlawan dengan kamu dengan 80 panji perang. Di bawah setiap panji ada 12,000 orang tentera. Tuan-puan, perjanjian antara kita dan Barat pernah berlaku. Tahun 1993 pernah berlaku. Tahun 1970-an pernah berlaku. PBB pernah buat perjanjian. Kemudian melalui perjanjian Oslo yang kita buat, pernah kita buat perjanjian, tetapi orang Barat mereka mengkhianati perjanjian itu. Apa yang Nabi sebut semua dah ada kecuali satu ya. Nabi kata nanti orang Rom itu atau orang kafir tu akan keluar dengan 80 panji. 80 panji, 80 buah negara. Dalam hadis Nabi beritahu satu panji 12,000 orang tentera. 12,000 kali 80 berapa? Banyak tuan-puan. Saya tak ada nak buat kira-kira. Kira-kira 12,000 kali 80. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam At-Tabrani dan juga Imam Hakim. Jadi tuan-puan, hari ni punya peperangan kita boleh sebut Malhamatul Kubra tak? Kesimpulan tu, Malhamatul Kubra ke? Bukan. Ibu ayah sekalian, Malhamatul Kubra, kita ambil perkataan malhamah. Malhamah datang daripada perkataan laham. Laham ni maksudnya daging. Artinya pada Malhamatul Kubra banyak daging bersepai, banyak daging bertebaran, banyak mayat-mayat manusia. Nah, abang kata waktu Malhamatul Kubra, peperangan The Great Armageddon tu, kematian paling banyak sekali pernah tercatat di dalam sejarah manusia. Malhamatul Kubra tuan-puan, bukan sikit-sikit peperangan yang mengakibat kematian yang banyak, yang hanya akan terjadi pada akhir zaman yang sangat-sangat akhir. Ada seorang alim ulama nama dia Dr. Yusuf Wabil. Dia ni ulama yang mengkaji disiplin ilmu eskatologi, disiplin ilmu tentang benda-benda akhir zaman ni. Dia kata ni, menurut dia bahawasanya kiamat ni ada dua chapter, dua bahagian. Chapter yang pertama ialah chapter kemunculan Al-Imamul Mahdi. Okey tuan-puan ya, berlaku kiamat mesti ada Imam Mahdi dulu. Saya nak tanya, Imam Mahdi ada lagi? Jawapan dia, dah ada. Lahir lagi? Lahir dah. Muncul lagi? Belum muncul. Tuan-puan, Imam Mahdi ada lagi? Ada. Dah ni dah lahir dah. Belum muncul. Imam Mahdi di Malaysia bersepai. Punya banyak Imam Mahdi orang Malaysia ni, ramai. Baru-baru ni 2-3 hari orang Johor ke mana, sembang dalam Facebook dia. Saya sebenarnya Imam Mahdi. Minta maaf lah pasal abang lewat. Minta maaf pula siap. Imam Mahdi ramai tuan-puan. Yang palsu lah, yang palsu. Di India pun ada mengaku Imam Mahdi, di Arab apatah lagi. Di Arab lagi teruk tuan-puan, bukan Imam Mahdi, Nabi pun dia mengaku, Arab tu. Ada satu cerita ni tuan-puan, Dr. Fathi Hijazi dia cerita dalam dia punya kuliah dia. Dia kata dulu waktu aku mengaji, muda-muda dululah. Ada satu orang Arab ni, tengah-tengah kami duduk mengaji dalam Masjid Azhar. Arab ni kata, dengar semua, aku Nabi. Nabi. Tak apalah. Tuan-puan, bila dia mengaku Nabi dalam Masjid Azhar, depan pelajar-pelajar Azhar, semua orang mengaji.
Dia silap mana nak tipu orang mengaji. Tipu orang jahil tak apa lagi, tipu orang mengaji. Nabi okey, mai depan. Mai depan Nabi, mai depan. Depa tanya satu-satu soalan dia, hujah-hujah dia, macam mana hang boleh kata hang Nabi? Kalahlah tuan-puan, dia orang jahil ngaku Nabi. Bila dia kalah, depa ikat dia arak, bukan boleh kira arak dia ikat dekat tiang masjid ni. Pukul dia, ambil selipar, pak. Pukul dengan selipar, baling batu dia. Kata Nabi kena sabar, betul tak? Alah, takat kena ikat dekat tiang, ada apa Nabi Muhammad SAW punya banyak ujian kan, sebab berdarah kan. Alah, baru kena ikat kat tiang, relax kan. Nabi apa kalau kata tak sabar, dia pun ikat, dia bertabuh dia. Nabi palsu. Ada seorang syekh mai kat dia, Assalamualaikum Nabi. Dia kena ikat lembek. Dah aku tak Nabi, bukan Nabi lah. Saya kena pukul. Tuan-puan sekalian, Nabi Imam Mahdi pun ramai yang palsu. Hari ni di Malaysia ramai yang palsu. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, dalam Google, dalam apa nama Facebook, tulis Imam Mahdi palsu lambat-lambat. Bukan orang lelaki, orang perempuan pun ada mengaku Imam Mahdi. Orang perempuan pun ada mengaku Imam Mahdi. Tuan-puan kena ingatlah, Imam Mahdi ni petanda yang betul-betul kita boleh confirm kata dia Imam Mahdi, ialah ada satu angkatan tentera yang datang daripada Syria. Tentera tu nama tentera As-Sufyani. Bila Imam Mahdi yang betul punya, yang sebenar punya muncul, dia muncul ditabalkan di hadapan Kaabah, akan ada satu angkatan tentera tu tentera Sufyani daripada Syria yang datang daripada Syria nak serang Imam Mahdi di Mekah. Tapi ini hadis Nabi SAW bagi tahu tentera tu tak sempat sampai di Mekah, Allah hancurkan mereka kecuali seorang dua je hidup. Seorang dua ni lah yang datang daripada Syria mai jumpa Imam Mahdi yang betul punya. Dia bagi tahu, sebenarnya wahai Imam Mahdi, kami tentera Sufyani, kami mai daripada Syria, kami nak serang tuan, tapi kami mati. Tinggal dua orang kami ya, hak semua mati. Yang tu kalau berlaku macam tu, batu baru tu, yang tu Imam Mahdi tuan-puan. Tuan-puan boleh buka tahun 70-an, berlaku satu serangan di Masjidil Haram yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi, seorang radikal Arab Mekah. Dia tuan-puan, Juhaiman Al-Utaibi, orang Arab. Kalau tuan-puan buka dalam Google, dia rupanya huduh dengan janggut tak cukup, dengan rambut serabut, pegang senapang. Semayang subuh, dia masuk dengan pengikut dia rancang nama dah tuan-puan ni Juhaiman Al-Utaibi, cerita Imam Mahdi palsu ni. Dia masuk dengan pengikut dia semayang subuh, dia ketuk pintu, dia lock, dia tahan Tok Imam. Tok Imam bagi tu nama Muhammad apa saya tak ingat, tapi Muhammad lah tuan-puan semayang subuh. Tok Imam tak pergi semayang subuh, tak ni. Pagi tu tak ada semayang subuh, tak ada semayang subuh. Dia pegang senapang AKM. Senapang tu nama AKM. Kemudian dia telah pun memposisikan sniper-sniper, para penembak tepat dia di atas menara. Dia kepung, dia bunuh orang dalam tu, tak dosa, dia bunuh polis dalam tu. Kemudian apa yang dia buat? Dia angkat abai pak dia. Abai pak dia nama Al-Qahtani, dia punya gelaran. Saya tak ingat nama sebenar dia, tapi gelaran dia Al-Qahtani. Abai pak dia keturunan Qahtan. Qahtan ni kat mana? Yaman. Keturunan Qahtan, keturunan Yaman, bukan keturunan Nabi. Imam Mahdi tuan-puan dia mesti keturunan Nabi. Abai pak dia bukan keturunan Nabi. Ni abai pak aku, kita bai'ah, kita lantik semua, kita depan Kaabah ni. Abai pak aku, semua kita tak setia nah, sumpah tak setia pada abai pak aku nah, Imam Mahdi ni. Tuan-puan, lalu dia menuntut untuk Raja Saudi turun takhta, dia jadi raja. Sebab Saudi ni teruk bawa budaya barat. Saudi ni apa, orang perempuan pergi sekolah mana boleh, orang perempuan buat macam ni tak boleh. Tuan-tuan, Juhaiman Al-Utaibi ni mana boleh handset tak boleh, dajjal semua ni TV semua Yahudi tak boleh. Itu ajaran dia, pemikiran dia. Dia tuntut untuk Raja Saudi turun. Saudi tak boleh buat apa tuan-puan. Waktu tu kerajaan Saudi cuba nak dekat tentera semua, tak boleh. Terpaksa untuk panggil tentera Pakistan. Tentera Pakistan buat macam mana? Pasal dia pun kepung kat dalam ni, sniper duk ada ni. Kalau pergi dekat pam mana tembak, nak buat macam mana? Tentera Pakistan membanjirkan Masjidil Haram pada ketika itu, bagi bah. Lepas basah ni, bila basah, dia pun tahu satu alat. Alat tu alat untuk mengalirkan arus elektrik. Bila alat tu ada elektrik ni, bubuhlah ayam, habis kena syok karam habis buat tu. Orang yang patut pegang senapang depan apa nama pintu lari. Bila lari barulah tentera luar masuk, naik pakai helikopter masuk dalam. Itu strategi tuan-tuan. Akhirnya Juhaiman Al-Utaibi
Dalam serangan tersebut dia lari masuk bawah tanah. Depa kena kepung bawah tanah berapa hari juga, banyak hari. Akhirnya depa keluar menyerah diri dan Juhaiman Al-Utaibi kena hukum pancung. Imam Mahdi palsu. Tuan-puan yang dirahmati Allah, di Iran lagi ramai Imam Mahdi palsu. Baik, ibu ayah sekalian. Okey, Imam Mahdi dulu. Kemudian mai Dajjal. Dajjal ni tuan-puan dia orang manusia. Ibu-ibu jangan takut, Dajjal manusia. Dajjal ni dia umat Nabi Sulaiman. Ayah atau ibunya salah seorangnya adalah jin. Jin kahwin dengan manusia, keluar Dajjal. Dajjal di antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur. Dajjal, Iblis, Nabi Isa. Panjang umur dia. Dajjal lah ni dia ada lagi? Ada dah. Muncul? Belum muncul. Dajjal ni pernah orang jumpa, pernah ada orang jumpa dia. 30 orang daripada pelayar yang hidup zaman Rasulullah SAW. Di antara pelayar yang berada di atas kapal itu ialah Tamim Ad-Dari. Mereka dibadai dengan ombak yang kuat, ribut yang kuat selama 1 bulan. Terdampar kapal mereka di satu pulau yang tidak tahu di mana. Turun-turun daripada pulau, jumpa satu binatang nama Jassasah. Binatang itu berwarna hitam, berbulu lebat, tidak tahu jantinanya betina atau jantan. Tapi mereka berani. Orang Arab ni hati kering tu, abang berani. Jumpa binatang tu kok nak lari, tak lari. Jumpa binatang tu cakap dengan mereka. Mereka cakap balik dengan binatang tu. Oh, itu apa? Kita boleh tahan cakap dengan miau-miau dengan kucingnya. Ada binatang tu besar. Dengan bulu orang hitam dengan binatang tu cakap ni apa? Ada orang tunggu kat dalam. Mereka pun pergi masuk dalam. Rupanya kawan tu dibelenggu tangannya, diikat kakinya. Dia tanya beberapa soalan kepada 30 orang ni tuan-puan. Ringkas cerita, di antara 30 orang ni nama Tamim Ad-Dari. Dia balik ke Madinah, dia jumpa Nabi SAW. Nabi beritahu, itulah Dajjal. Jadi Dajjal pernah jumpa dengan orang? Pernah. Dia orang. Dia duduk kat satu pulau, tapi tak tahu kat mana. Tuan-puan buka dalam internet, banyaklah dia cerita. Segitiga bermuda lah, pulau kat Yaman lah, pulau situ, pulau ni lah, macam-macam lah. Tapi itu hanya teori. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita tetap bertakwa, Dajjal tak akan kacau kita, insya-Allah. Dajjal ni senang. Ustaz saya kata Dajjal ni senang sebenarnya. Sebab bila iman kita kuat, insya-Allah kita tidak akan terperangat, tidak akan terpengaruh dengan Dajjal. Kemudian tuan-puan, ni saya cepat begini. Dajjal turun. Habis Dajjal turun, Nabi Isa pula turun. Nabi Isa hidup. Nabi Isa zaman bila? 2023. Umur dia hari ni patut-patut 2023. Hari ni. Tuan-puan hari ni 2023 Masihi kan? 2023 Masihi itu maksudnya 2023 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. 1 Masihi maksudnya tahun pertama Nabi Isa lahir. Nabi Isa diangkat ke langit, dia tak mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Depa tak bunuh Nabi Isa, tak tangkap Nabi Isa, tak salib Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa itu, dia baginda Nabi Isa diserupakan. Nabi Isa tuan-puan dia keluar daripada kalangan Bani Israel. Dia orang Yahudi. Nabi Isa orang Yahudi, naam. Dia keturunan Yahudi, pure darah Yahudi Nabi Isa. Ada 3 nabi pure darah Yahudi. Nabi-nabi Bani Israel yang lain, mereka bukan datang daripada keturunan Yahuza, keturunan Yahudi, tapi dia pemain daripada keturunan Bani Israel. Saya sebut di masjid anak pagi tadi, Bani Israel. Israel itu maksudnya Yaqub, Nabi Yaqub alaihi salam. Bani Israel maksudnya anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ada 12 orang anak dia. Di antara anak dia ialah Yahuza. Daripada Yahuza tu turun jadi Yahudi. 3 orang saja Nabi yang mai daripada keturunan Yahudi. Pertama, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Yahudi. Kedua, Nabi Yahya. Nabi Yahya Yahudi. Nabi Yahya tu anak Nabi Zakaria lah. 2. Yang ketiga, Nabi Isa. Nabi Isa Yahudi. Nabi Isa Yahudi. Nabi-nabi yang lain mereka Bani Israel tapi bukan keturunan Yahudi. Muslimin sekalian, orang-orang Yahudi memang mereka suka bunuh Nabi. Mai belah Nabi apa pun kat mereka, Nabi Joshua kah, Nabi Samuel kah, Nabi Amos kah, Nabi apa pun lah, mereka suka bunuh. Sehingga Nabi Zakaria dibunuh, naam, dipenggal kepalanya. Nabi Yahya dibunuh, dipenggal kepala Nabi Yahya, dipotong tangannya, dicincang badannya. Kepalanya disimpan oleh orang Islam yang pada ketika itu orang Islam berpegang dengan agama Kristian. Orang Koptik di Mesir bawa lari dia punya tangan tuan-puan. Tangan Nabi Yahya disimpan sampai zaman Khilafah Uthmaniyah. Bagi kat khalifah, kami tak mau simpan dah, ambil khalifah pegang. Sampai 1924 Khilafah Uthmaniyah jatuh.
Tangan Nabi Yahya ada dekat Museum Topkapi dekat Istanbul. Kepala Nabi Yahya disemadikan di dalam Masjid Al-Umawi dekat Damsyik, dekat Syria tuan-puan. Kena bunuh. Ni depa bukan bunuh mak depa. Depa bukan bunuh ayah depa. Depa bukan bunuh bos depa. Depa bunuh Nabi. Semulia-mulia makhluk yang ada atas muka bumi. Nabi. Tuan-puan sekalian, Nabi bertutur dengan wahyu. Nabi mereka bunuh. Menyuri jahat. Nabi Isa nak kena bunuh, nak bunuh. Tuan-puan, Nabi Isa ni dia keluar kepada Bani Israel. Tempoh dia berdakwah tak lama. Kurang daripada 5 tahun. Tu pun dia pun nak bunuh dah. Depa suka bunuh. Depa tak biasa Nabi ni bunuh. Nabi duduk larang kita duduk ceramah panjang pula, bila lapak kan. Bunuh. Tak suka bunuh. Kemudian mai Nabi baru. Pasal depa banyak Nabi daripada kalangan Bani Israel, mai Nabi baru. Tak syok Nabi baru ni. Nabi hak lama itu kita bunuh. Biasa. Nabi baru ni ceramah tak habis, bunuh pula. Macam tu. Kegiatan bunuh-membunuh. Sampai zaman Nabi Isa, mereka bunuh. Mereka mengatakan mereka berjaya bunuh Nabi Isa. Mereka Bani Israel, tuan-puan, hantar satu orang anak murid Nabi Isa. Masuk. Pergi tengok asal Nabi Isa ada ke tak. Kalau Nabi Isa ada, beritahu kami. Kami masuk, kami bunuh. Bila dia masuk, dia tengok-tengok Nabi Isa keluar daripada pintu belakang, naik atas langit dengan 2 orang malaikat. Itu perkara yang sebenarnya yang berlaku. Bila dia keluar bagi tahu Bani Israel, wahai Bani Israel, aku masuk, aku tengok Nabi Isa naik atas langit dah. Tak ada Nabi Isa. Dia berkata, hang muhum. Hanglah Nabi Isa. Pasal waktu dia masuk rumah tu, muka dia, rambut dia, Allah ciptakan, Allah ubah muka, rambut dia semua. Rupa dia macam Nabi Isa. Dia keluar tu macam dia tu, macam Nabi Isa. Dia pun tangkap dia, dia pun salib dia, berpaku tangan kanan kiri dia, pun sembelih dia atas palang salib, tuan-puan. Kristian mereka berkeyakinan Nabi Isa dibunuh, lepas 3 hari baru kena angkat ke langit. Orang Islam berkeyakinan Nabi Isa tidak dibunuh, diangkat ke langit terus. Orang Yahudi berkeyakinan Nabi Isa dibunuh. Tuan-puan, lepas mereka bunuh Nabi Isa, mereka cari, tak ada dah Nabi. Mana ada Nabi? Nabi depan Nabi Isa tak ada. 500 tahun pula baru ada Nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia naik ke langit umur berapa? Sebahagian kata 27, sebahagian kata 32. Nanti dia akan turun ke bumi balik, umur dia berapa? Oh, kira balik tuan-tuan, 2023, takkan 2000 tahun kot. Mana nak larat nak lawan Dajjal kan? Kita umur 90-80 sakit pinggang, macam mana? Lutut dah apalah. Boya sekalian lah. Nabi Isa tetap juga umurnya 32. Allah Subhanahu wa taala tidak bagi dia tua. Dia duduk atas langit, dia duduk dekat langit kedua, tuan-puan. Dan ni Nabi Isa ada atas langit kedua. Tapi tuan-puan, tak ada orang yang bertemu dengan Nabi Isa di atas langit kedua melainkan Nabi Muhammad SAW. Naik belah roket macam mana pun tak temulah. Nabi Isa turun umur dia 32. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lepas tu barulah mai pula bahagian kedua. Tadi bahagian pertama Dajjal, Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Naam, Ya'juj Ma'juj juga keluar waktu zaman Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj mati, baru main bahagian kedua. Bahagian kedua ni asap 40 hari, terbit matahari belah barat, api yang menghambat manusia, keluarnya dabah ni dia akan cop hang Islam, hang kafir. Waktu tu tak panggil dah makcik, pakcik, abang, kakak, sayang, semua tak panggil dah. Panggil wahai muslim, wahai kafir. Itu tuan-tuan, keluarnya dabah ni bila lambat lagi. Ya'juj Ma'juj pun tak keluar lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada keluar dabah, barulah ada Malhamatul Kubra. Jadi tanda tu jauh lagi, Malhamatul Kubra. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malhamatul Kubra ni rekod pembunuhan paling banyak sekali waktu perang tu lah. Kita ni pernah tak perang-perang yang banyak pembunuhan? Ada. Tuan-puan boleh tengok peperangan Yarmouk pada tahun 636 Hijrah, peperangan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab lawan Rom. Perang di antara kerajaan Islam lawan pakatan Byzantin, Tanukhid dan Ghassan. 3 pakatan ni, pakatan bersekutu lawan tentera Sayyidina Umar. Waktu tu tuan-puan, 40,000 orang tentera Islam lawan 100,000 orang tentera bersekutu kufar. Ada ulama kata, ui 40,000 lawan 100,000, ini Malhamatul Kubra. Bukan.
Sebab lepas peperangan Yarmouk zaman Saidina Umar, ada lagi peperangan yang lain yang jumlahnya lebih besar daripada itu. Ada satu perang nama peperangan Hittin. Perang Hittin ni berlaku tahun 1187 Masihi dekat sempadan Palestin. Perang yang berlaku zaman Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan di Tasik Tabariyah dekat Bukit Golan dekat Syria, lebih kurang gitu. Perang Hittin ni tuan-tuan, peperangan yang terbesar kekalahannya kepada tentera salib. Dan bila tentera salib kalah zaman Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan Hittin, waktu tu bila mereka kalah, baru Salahuddin Al-Ayyubi boleh marah ke hadapan buka Baitul Maqdis. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga peperangan tuan-puan yang melibatkan beberapa kingdom, beberapa perikatan Katolik, Knight Templar, yang tu orang salib tuan-puan. Kekuatan tentera salib waktu lawan orang Islam, peperangan di antara salib dan juga Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-puan tentera salib tu ada 1,200 orang komando. Kita bagi kesatria atau kita bagi unit khas lah. 1,200 orang komando ni duduk depan ni. Orang salib ni, orang Kristian. 3,000 orang askar bersenjata. 500 orang pemanah elit sniper. 15,000 tentera berjalan kaki. Banyak tu. 15,000 tentera berjalan kaki. 1,200 komando, 3,000 tentera bersenjata, 500 pemanah elit sniper. Sementara tentera Salahuddin Al-Ayyubi dia hanya ada 20 ke 40,000 orang anggota sahaja. Ibu ayah sekalian, peperangan Hittin ni sebelum tu lagi ada satu perang nama Battle of Mongisai tahun 1179 dekat satu tempat nama Marsh Ayyun. Berlaku peperangan itu di antara Battle of Jacobs dan juga berlaku lepas tu tuan-tuan 1179, 1182 ada berlaku Battle of Jacobs, kemudian 1183 berlaku Battle of Al-Ful, 1187 berlaku the Battle of Prison. Di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ada ulama kata ni tentera-tentera ni, peperangan-peperangan ni Malhamatul Kubra. Bukan. Malhamatul Kubra duduk hujung ibu ayah sekalian. 7,000 orang Muslim dalam the Battle of Prison menewaskan tentera salib yang terkuat pada ketika itu. Ibu ayah sekalian, perang-perang ni lebih besar. Perang-perang ni lebih besar. Ada satu perang nama perang Ain Jalut berlaku tahun 1260 Masihi, 15 Ramadan tahun 658 Hijrah, berlaku di Palestin antara Muslim keturunan Turki dan juga Mongol. Waktu tu tuan-puan, Mongol dia lawan Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus. Perlawanan itu sengit, perlawanan yang begitu kuat. Perang Ain Jalut. Perang-perang ni perang besar. Saya sebut perang ni banyak tuan-puan. Sejarah peperangan yang berlaku di antara Islam dan kafir banyak. Bukan hanya perang Yarmouk, start ada perang zaman Sayyidina Umar sampai Salahuddin Al-Ayyubi, sampai perang salib. Dan itu masih lagi belum Malhamatul Kubra. Ibu ayah sekalian, ada ulama kata ada Malhamatul Kubra ni dia pakai nuklear. Kan nuklear kan? Nuklear ni mesti hancurnya. Nuklear ni mesti hancurnya kan? Di Hiroshima Nagasaki, depa bom nuklear tu habis hancur. Ada orang kata nah, ni kajian lah ni. Ulama kata Malhamatul Kubra ni pakai nuklear. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu pandangan dia kata sebenarnya Malhamatul Kubra ni bukan pakai nuklear. Bukan pakai senjata moden. Malhamatul Kubra zaman nanti lawan Dajjal nanti, yang tu senjatanya adalah kayu, senjatanya adalah pedang, senjatanya adalah tombak, senjatanya adalah panah, anak panah, senjata yang manual buatan manusia, yang canggih, yang auto punya ni tak ada zaman tu. Malhamatul Kubra, peperangan di antara Dajjal dan umat Islam waktu tu senjata-senjata klasik ibu ayah sekalian. Sebab ada satu teknologi, ibu ayah boleh buka satu filem tu nama filem Red Dawn. Red, R-E-D, Dawn, D-A-W-N, Red Dawn. Dalam filem tu ada satu teknologi ciptaan barat tuan-puan. Teknologi tu nama EMP. EMP, Electromagnetic Pulse. EMP ni adalah satu fungsi di mana bila tekan button tu, senjata-senjata tak boleh digunakan. Senapang tak boleh guna, bom tak boleh guna, apa pun tak boleh guna. Yang boleh guna minun. Bom buatan tangan boleh lah. Bom yang elektrik ke drone ke apa semua tak boleh guna. Sebab nanti tuan-puan pada Malhamatul Kubra akan digunakan teknologi EMP, Electromagnetic Pulse. Ibu yang dirahmati Allah, Albert Einstein
Dia diwawancara tahun 1949. Albert Einstein ni. Albert Einstein dia kata, ibu ayah sekalian, aku tahu nanti perang dunia pertama, perang dunia kedua, ketiga masih pakai senjata yang canggih lah, senapang macam kita ni. Tapi Albert Einstein kata perang dunia yang keempat, Malhamatul Kubra, perang dunia yang keempat kita pakai kayu. Perang dunia yang keempat pada ketika itu pakai anak panah dan busur sahaja. Orang pakai gelak kan dah. Waktu tu 49, orang duk perang pakai senapang lagi, orang pakai gelak kan dah. Padahal tuan-puan saya pun tak tahu, mungkin dia baca hadis ke, dia baca pandangan ulama ke, saya tak tahu. Albert Einstein pun baca, tuan-puan. Ibu ayah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, tak lama lagi sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing. Kerana kambing boleh digembalakan di lereng-lereng bukit, boleh dibawa ke tempat hujan turun naik bukit, dan dengan kambinglah umatku akan menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah. Ini adalah satu isyarat daripada Nabi bahawasanya nanti benda yang paling berharga tu kambing. Senjata-senjata yang lain tu tak berharga dah. Muslimin sekalian, balik macam zaman batu, harta tak ada makna, emas tak ada makna, duit tak ada makna. Waktu tu paling bermakna sekali bawa kambing. Kalau kata takdir Dajjal mai, kita nak kena lari, tuan-puan. Bawa makanan, bawa roti gardenia expired sah. Gardenia expired sah. Takkan nak bawa ayam dengan tepung bila masa kita nak buat dapur. Kan, nak uli payah. Takkan nak bawa nasi payah, nak bawa beras, kampik berat lagi payah. Dan Nabi SAW beritahu dalam hadis tu, paling berharga sekali waktu tu sebelum Malhamatul Kubra, Dajjal waktu tu, waktu itulah adalah waktu di mana kambing yang paling berharga sekali. Bawa kambing, naik bukit mana pun ada kambing, nak makan sembelih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, ibu ayah sekalian, peperangan Al-Malhamatul Kubra disebut sebagai Armageddon, ataupun ibu ayah sekalian, Armageddon ni disebut juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bukan hanya dalam agama Islam, kitab-kitab agama terdahulu pun ada. Perang yang ada hari ni itu hanya bibit-bibit saja, nak mula kan. Tapi benda tu bukan lagi Armageddon. Dalam Old Testament, tuan-puan, Armageddon atau disebut Megiddo 12 kali ada dalam agama Kristian. Ibu ayah sekalian, Armageddon ni dia terletaknya atau Armageddon ni, perang Malhamatul Kubra ni, nanti nak perang kat mana? Malaysia kan? Bukan. Kita perang kat mana? Syahidi dan Kawi? Bukan. Perang Malhamatul Kubra ni berlaku ni di negara Arab sana. Di satu tempat, tuan-puan, satu tempat tu nama Megiddo, dan tempat itu hari ni UNESCO buat World Heritage Site. Dia pun tak pergi kacau tempat tu. Nabi SAW bagi tahu, fayahzimullahu al-yahuda fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu azza wa jalla yatawaqa bihi yahudiyyun illa antaqallahu dhalika syai'. Megiddo ni, tuan-puan, dia ada 92.2 km daripada Bandar Lud. Megiddo ni tempat berlaku perang. Bandar Lud itu tempat Dajjal dibunuh. Kita duk cerita perang Armageddon, perang Malhamatul Kubra, perang tu berlaku di Megiddo di Palestin, dan Dajjal akan dibunuh di kota Lud. Kata Nabi SAW, habis kata Dajjal kena bunuh, Yahudi akan terabung. Bila Yahudi lari, waktu tu Yahudi akan bersembunyi di mana-mana tempat sembunyi yang mereka jumpa. Belakang tiang, contoh, belakang kereta kebai, belakang batu, belakang pokok, setiap daripada benda atau tempat yang mereka sembunyi itu, Allah akan bagi dia bercakap. Dia cakap apa? Dia cakap la hajarun wala syajarun illa haitun wala dabbatun illa ghalqadah. Nabi SAW bagi tahu, semua yang cakap, semua makhluk Allah ni cakap, melainkan satu pokok, nama pokok itu pokok gharqad. Dia cakap apa? Ya Abdullah, ya ayyuhal muslim, uqtul fa inna, belakang aku ni, fa inna khalfi yahud, belakang aku ni ada Yahudi, fata'ala faqtulhu, mai sini bunuh dia. Perang Armageddon ni, tuan-puan, bukan hanya Allah bersama kita, bahkan makhluk-makhluk lain pun bersama dengan kita. Kereta ke, apa ke, semua cakap untuk kita, melainkan satu pokok, nama pokok itu pokok gharqad. Tuan-puan boleh buka pokok gharqad dalam internet. Pokok dia rendang, itu pokok gharqad. Pokok gharqad ni dia rendang, kemudian dia rendah, kemudian dia senang nak sembunyi. Dalam tu, tuan-puan, pokok gharqad ni kira-kira orang Yahudi tanam. Orang Yahudi baca juga hadis. Dia baca, dia tanam. Dia buat projek, tuan-puan.
Mereka target 240 juta batang pokok rokok mereka tanam. Hari ni dah tanam 220 juta. Lagi 20 juta lagi. Dan mereka target satu orang Yahudi boleh bersembunyi dekat 7 pokok rokok. Mereka percaya hadis Nabi. Mereka tahu juga hadis Nabi SAW. Satu mereka tanam tuan-puan pokok rokok tu. Tuan-puan boleh buka. Saya ada dalam ni, cuma tak ada slide. Kalau tidak saya boleh tunjuk. Pokok rokok tu kecil ya. Jadi ibu jangan tanam lah. Kau Yahudi main belakang rumah. Saya dia main sembunyi. Yahudi tuan-puan tanam sungguh pokok rokok. Dan dalam satu website tu nama website Jewish National Fund. Dekat situ dia pun habang. Sebenarnya dia pun dah tanam cukup banyak pokok rokok. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, nak habis Malhamatul Kubra. Habis dengan orang Yahudi kena bunuh, Dajjal kena bunuh. Dajjal kena bunuh macam mana? Dajjal kena bunuh di kota Lud. Kota Lud ni tuan-puan, hari ni di kota Lud tu mereka buat Ben Gurion International Airport. Ada airport kat situ. Dan kota Lud tu ada satu kawasan cukup besar, UNESCO dah pagar kawasan tu. Tak boleh masuk dah kawasan tu. Kota Lut ni Dajjal akan mati. Naam, Dajjal mati di situ, betul. Nabi Isa mai, waktu Nabi Isa turun tu ibu ayah sekalian, Nabi Isa mai terus ke kamp tentera Dajjal ni. Dajjal dia tahu kata Nabi Isa akan bunuh dia. Dajjal dia kenal Nabi Isa, Nabi Isa kenal Dajjal. Bila Dajjal tengok Nabi Isa kok jauh, terus dia kata kepada tentera-tentera dia. Tuan-puan, ni saya sebut, ni perkataan Dajjal. Tuan-puan boleh buka dalam kitab-kitab yang sebut tentang hadis pembunuhan Dajjal dengan Nabi Isa. Dajjal boleh tengok Nabi Isa, dia kata kat tentera dia, qad qamatis salah, qad qamatis salah, ai mai sembahyang, ai mai sembahyang. Dia qomat tuan-tuan. Pukul berapa waktu tu? 9 pagi. Sembahyang pagi, 9 pagi sembahyang apa? Sembahyang duha. Sembahyang duha ada qomat ke? Tak ada qomat. Muhung kalau qomat. Tuan-puan ya. Jadi Dajjal dia qomat, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dia ajak orang mai sembahyang ni. Nabi Isa kata, dia jom. Ya adu wallah, wahai musuh Allah, hang seru orang lain untuk sembahyang. Sembah apa? Sedangkan hang sendiri mengaku Tuhan. Dajjal kan mengaku Tuhan. Patut tu sembah, patut sembah dia lah, saya dia mengaku Tuhan. Tapi dia ajak orang sembahyang. Sembahyang apa tak tahu? Pukul 9. Dia mati waktu duha tuan-tuan ya. Ibu ayah sekalian, Nabi SAW bagi tahu, dia ni kalau tak mati kena tikam sekalipun, dia akan mati mencair seperti garam yang larut di dalam air. Sebab dia takut sangat dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan jadi manusia, Nabi Isa juga manusia. Dia kena tikam kat mana ibu-ibu, ayah-ayah, Dajjal kena tikam dekat ulu hati. Ulu hati di mana? Di sini kita punya apa nama tulang rusuk. Tengah-tengah ni lah. Dekat pertemuan tu, sini lah Dajjal akan kena tikam di situ. Ibu ayah sekalian, Malhamatul Kubra berakhir dengan Yahudi semua dibunuh walaupun mereka bersembunyi di pokok rokok. Nabi bagi tahu pokok rokok tu tak cakap ya. Tapi kena bunuh. Kita cari ya. Sebab semua tempat kan sembunyi bawah meja cakap. Sembunyi atas pentah penceramah ni pun dia cakap. Yahudi ada belakang ni, Yahudi ada ke bawah aku ni mai. Dia cakap. Pokok rokok tak cakap. Jadi senang tak kita nak cari Yahudi? Senang. Pilah pokok tu. Nampak Yahudi bunuh ha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik ibu ayah sekalian, sebagai penghabisan, apa yang kita boleh buat dengan Palestin hari ini? Satu, kita doa. Yang kedua, kita sumbang dengan apa yang kita ada. Yang ketiga, kita perlu atau kita boleh juga buat langkah boikot kepada produk-produk yang menyokong Israel. Cuma secara hakikatnya kita tak boleh nak boikot semua. Macam yang saya cakap awal tadi dah. Dan yang paling perlu diboikot adalah bukan McD no. Paling perlu diboikot nama dia rokok. Sebab rokok itu memang kompom-kompom Yahudi. Minta maaf saya cakap tapi betul ni. Tepuk minyak. Haram sungguh, celaka Yahudi. McD dia bagi kepada Israel sat rokok. Allah. Benda sama rokok ya. Tak jadi ya. Jadi boikot betul, tapi janganlah boikot macam tu. Dia boikot betul-betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita nak menang, kita boleh menang peperangan ni. Tapi bila nak merdeka, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, merdekanya Palestin bukan di tangan Hamas pimpinan sekarang ini, tetapi di tangan tentera Islam di bawah pimpinan Al-Imamul Mahdi. Yang tu akan merdeka. Bila? Belum tahun ini, belum peperangan ini.
Sebab Imam Mahdi tak mai. So tunggu Imam Mahdi mai, Imam Mahdi pimpin tentera Islam, barulah akan merdeka tanah Palestin daripada penjajahan Israel. Peperangan kali ini kita boleh menang tapi belum merdeka. Baiklah. Apa yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun. Banyak tuan-puan, saya kona minta maaf lah, banyak silakan. Apa yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan kami dengan ilmu yang telah Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah. Tuan-puan, salah silap saya mohon ampun. Saya lupa nak bagi tahu, ayah saya pesan tolong beri salam dekat adik-beradik dekat HIG. Jumpa bulan depan. Ayah saya mai ikut insya-Allah bulan depan. Jarang-jarang dia tak mai. Dia tak mai pasal dia ada kat Johor. Ayah saya ada kat Johor, ada urusan di Johor. Saya habaq aku tadi. Nak habaq kan. Minta maaf lah. Baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.